Kaidah yang ke-107, mata 'allaqa Allahu 'ilmahu bil umur ba'da wujudiha kana al-murad bidzalika al-'ilm al-'ilm alladhi yatarattabu 'alayhi al-jazaa. Mana kita pakai al-ilma itu jadi khabar kepada al-murad. Kita baca al-ilma. Kalau kita baca gini boleh juga. Kana al-muradu bidzalika al-ilmi. Kalau begitu al-ilmi itu jadi badal kepada dzalika. Jadi musyarun ilaih kepada dzalika. Boleh juga begitu. Jadi khabarnya mana? Alladhi yatarattabu alaihi al-jazaa. Saya sebut dia kepada orang yang retilah. Dia boleh kedua-dua cara. Al-ilma pun boleh, al-ilmi pun boleh. Tapi cara baca tu kena baca macam ni. Kalau kita baca al-ilma gini, cara baca dengar. Kana al-muradu bidzalika al-ilma allati yatarattabu alaihi al-jazaa. Gitu. Kena koma situ. Macam ada koma. Kalau kita baca al-ilmi, kita tak boleh berhenti di situ. Kana al-muradu bidzalika al-ilmi alladhi yatarattabu alaihi al-jazaa. Sambung. Maksudnya bila Allah menggantungkan ilmunya, yakni mengaitkan ilmunya pada perkara-perkara yang akan berlaku. Maka yang dimaksudkan dengan ilmu itu ialah akibat atau natijah yang terhasil daripadanya. Sama ada baik atau buruk. Natijah itu sama ada baik atau buruk. Kami buat gini untuk kami tahu, Tuhan kata. Kami buat gini terhadap manusia tu, kami pusingkan, kami tukarkan arah kiblat tu. Lina'lama man yattabi'ur rasul wa yanqalibu ala aqibaihi. Misal, itu ada contoh akan datang. Jadi kami tukarkan kiblat tu untuk kami tahu. Kenapa? Tuhan tak tahu kan dulu? Jadi sesoalan kalau kita sekali baca tu, untuk kami tahu. Sesoalannya sebelum tu Tuhan tak tahu lagi. Nanti orang buat baru dia tahu. Nanti ada orang yang ikut Rasul dan ada yang tak ikut, ketika tu baru dia tahu. Siapa yang ikut, siapa tak tahu. Jadi buat perubahan tu untuk nak tahulah. Jadi kaitkan dengan sesuatu. Bila begitu kena faham. Jangan tak kena gaya jadi rosak lah akidah tu. Baik. Keterangan. Ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Dia mengetahui sesuatu yang telah ada dan yang belum ada. Sama sahaja kepadanya sesuatu yang telah ada dan yang belum ada. Sama saja. Akan tetapi, pada beberapa tempat di dalam Al-Quran, Allah menggantungkan ilmunya pada sesuatu perkara atau sesuatu perbuatan yang belum wujud. Sebab perbuatan itu berkait dengan manusia. Berkait dengan manusia. Bila manusia ada barulah terhasil, barulah berlaku. Allah menggantungkan ilmunya, yakni pengetahuannya, dengan sesuatu perkara atau sesuatu perbuatan yang belum wujud. Seolah-olah dia belum mengetahui tentangnya sebelum berlakunya. Kaedah ke-107 ini merupakan jawapan kepada kemuskilan di atas. Jadi kaedah 107 ni jawapan kepada kemuskilan itulah. Jadi Allah sebut begitu, tak adakah kita dapat simpulkan Allah tak tahu sebelum itu? Setelah dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dikaitkan ilmunya dengan perbuatan orang itu, barulah dia tahu. Mana berlaku badaklah kepada Allah. Dalam istilah ajaran akidah Syiah dipanggil badak. Jadi Allah ni ada sifat badak. Dulu dia tak tahu, lepas tu baru dia tahu. Lepas tu baru dia tahu. Ya sesuainya ni. Dulu dia kata Ismail jadi imamnya. Ismail adik-beradik kepada Musa Kazim. Anak kepada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq itu imam yang ke-6. Yang ke-7 tu ada khilaf di kalangan Syiah. Ada kata Ismail, jadilah dia Syiah Ismailiyah. Ada kata Musa Kazim.
Orang yang tengok Musa Kazim jadilah dia Syiah Imam 12. Ikut saluran tu jadi Imam 12. Apa cerita? Syiah ni kata, Syiah Imam 12 kata, memanglah Ismail itu abad, sepatutnya dia lah macam raja-raja kan, sulung, jadi pengganti dia tu. Memanglah Ismail lah kira abad, tapi Allah sudah sebut dah. Lepas tu baru Allah tahu yang lebih layaknya ni Musa Kazim telah berlaku badak kepada Allah, katanya. Badak tu maknanya sifat Allah tu telah ada berlaku di situ. Walaupun tidak biasa, tapi kadang-kadang ada. Maknanya Tuhan ni boleh tak tahulah sebelum berlaku sesuatu tu. Itu badak. Dalam kitab Ahli Sunnah tak ada tu istilah badak. Jadi mereka kata apa dalil? Kita pun ada dalil, dia kata pakai Quran jugalah. Itulah yang zahir tadi. Berbahaya tu. Sebab itu kena tahu kaedah ini. Tak tahu kaedah ini boleh tergelincir akidah. Tidak jadi Ahli Sunnah. Jadi Syiah ke, jadi Mu'tazilah ke, jadi apa ke, boleh jadi macam-macam lah. Mana-mana ajaran sesat tu yang terima begitu tu. Jadi kaedah 107 ini merupakan jawapan kepada kemusykilan di atas, bahawa yang dimaksudkan dengan ilmu pada tempat-tempat itu bukanlah ilmu Allah itu sendiri, bukan. Sebaliknya ialah apa yang terhasil atau nyata sebagai akibat atau natijah baginya, natijah bagi adanya ilmu Tuhan itu natijah dia. Apa yang terhasil daripada adanya ilmu Allah yang azali itu, ternyata bila orang tu melakukan ketika itu, ternyata orang lain boleh tengok. Allah boleh membuktikan kepada orang yang ada dalam ilmu dia selama ni orang tak nampak, orang lain pun boleh nampak. Itu maksudnya. Jadi lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, untuk kami tahu, bukan untuk kami tahu, sebelum tu kami tak tahu, supaya nyata ilmu kami yang azali itu kepada orang-orang lain juga, dan orang lain pun dapat tahu. Itu maksudnya. Pelik juga tu. Pelik. Jadi maknanya sifat Allah tu, kalau dalam istilah ni apa nama ni, Asy'ariyah dia pakai tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Berlakunya pada benda baru. Sebelum benda tu ada tak berlaku lagi. Jadi seseorang tu lahir ada sekarang ni. Kita seperti kita sekarang ni yang belum kahwin lagi. Aiman misalnya. Aiman. Dia tak ada anak lagi. Dia tak kahwin pun lagi. Dia tak kahwin pun lagi. Jadi Allah tahu dah anak dia apa. Macam mana. Kan? Ramai kan kita tengok ada orang-orang yang kita kenal, kita dapat anak. Kenapa? Ada yang dapat seorang. Jadi Allah tahu dah ke tidak? Tahu dah. Ilmu azali dia. Maknanya dia ada, bila dia ada daripada awal, tak ada permulaan itu ada, sentiasa ada. Dia tahu dah. Bukan ada dulu, lepas tu lama baru tahu dah. Bersama-sama dengan ada. Dan adanya pun tak ada permulaan. Dia sudah tahu dah segala perincian. Cumanya dia sebut kadang-kadang untuk kami tahu, maksudnya untuk kami buktikan apa yang kami tahu itu, sehingga dapat disaksikan oleh orang lain juga. Itu maksud. Itulah tafsir Quran ni payah juga. Sebab kalau ini begini maksud. Sebab apa? Maksudnya yang ada dua. Satunya yang Tuhan tahu semenjak azali lagi. Yang keduanya nyata. Nyata apa yang dia tahu. Nyata itu pada benda baru. Ilmu dia tidak baru sebab ilmu dia sudah ada dah. Kalau kita sebelum ada tu kita tak tahu, barulah ilmu kita pun baru tahu. Lepas ada anak baru kita tahu, ataupun tak ada anak lepas tu baru kita tahu. Mati dia. Tak ada anak sampai akhir. Barulah kita tahu. Tapi Allah tahu dah. Cuma dia sebut untuk kami tahu tu, untuk kami nyatakan apa yang kami tahu semenjak azali itu kepada orang-orang lain juga. Orang lain pun boleh tengok.
akan terbuktilah pengetahuan kami yang sedia kala itu. Jadi untuk membuktikan pengetahuan kami yang sedia kala itu maksudnya. Baik. Jadi maksud firman Allah supaya kami mengetahui dan sebagainya itu ialah supaya kami nyatakan akibat dan natijah daripada pengetahuan kami itu. Hasil daripada ilmu kami itu. Bila dia kahwin, dia akan dapat anak sebanyak. Itu hasil. Walaupun dalam ilmunya yang azali dan abadi, orang panggil sedia kala, segala-galanya telah jelas dan tetap. Namun oleh kerana akibat dan natijah daripada sesuatu perbuatan atau tindakan itu hanya nyata setelah ia dilakukan. Dan ia melakukannya siapa? Manusia yang baru lahir sekarang. Manusia itu tidak sedia kala. Nyata apabila manusia itu ada. Dan apabila manusia itu kalau kahwin, misalnya masalah anak tadi, setelah dia kahwin, baru nyata. Kalau tidak tak nyata, di sisi Tuhan sama nyata saja. Setelah nyata, kau semula sama saja ilmu dia, tak ada beza. Kalau kita sebelum tu ada, kalau tahu sikit banyak pun ada beza juga, ada beza dengan selepas. Ilmu Allah tidak begitu. Maka Allah menggantungkan akibat atau natijahnya pada perbuatan yang akan dilakukan kemudian. Itu Allah gantungkan, Allah kaitkan. Begitu. Ini masuk bab akidah sedikitlah. Bab akidah. Supaya lebih jelas, lihat beberapa contohnya di bawah ini. Contoh pertama. Baca taj. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah akan menguji kamu, yakni semasa kamu berihram, dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tanganmu dan mudah terkena tikaman lembing-lembingmu, supaya Allah ketahui wujudnya orang yang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya. Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang pedih. Surah Al-Ma'idah ayat 94. Perkataan liya'lama di dalam ayat di atas seharusnya dipakai dengan erti liyajzia, supaya dia memberi balasan yang baik. Gitu. Itulah takwil. Itulah orang panggil takwil. Kena takwil, kalau tidak takwil jadi tak faham. Untuk kami membalas. Jadi kalau kita tengok di sini supaya Allah ketahui wujudnya orang yang takut kepadanya. Jadi seolah-olahnya sebelum itu Allah tak tahu. Baru dia pakai ihram pergi, pakai nak buat haji atau umrah itu barulah terbukti di situ. Dia tidak langgar apa yang dilarang oleh Allah. Allah larang berburu, dia tidak berburu. Atau dia berburu kah? Antara dua. Jadi Tuhan tak tahu. Ketika itu baru tahu. Orang ni berburu, orang ni tidak berburu. Tidak begitu maksud dia. Jadi kalau kita bertemu, gantungkan pengetahuan atau ilmu dengan sesuatu perbuatan itu, maksudnya untuk memberi balasan. Supaya kami membalas. Supaya Allah membalas orang yang takut kepadanya. Biarpun ia tidak dapat melihatnya. Dia tak nampak Allah. Dia takut kepada Allah. Jadi tahu tu maksudnya nak akibat dia. Akibat dia pada tahu apa? Orang ni ikut perintah aku. Jadi aku akan balas baik kepadanya. Aku akan bagi ganjaran, pahala lah kepada dia. Itu maksud tahu. Jadi orang ni aku dah larang jangan berburu, jangan buat begini. Dia langgar juga. Jadi balasan aku kepadanya lain, tidak sama dengan orang yang ikut perintah aku. Jadi maksud di sini supaya Allah membalas orang yang takut kepadanya. Balas apa? Kalau dia buat baik ikut yang Allah suruh tu, dia akan dapat ganjaran yang baik, dapat pahala. Kalau dia langgar, dia dapat dosa. Ataupun nak menebus tu dia kena bayar fidyah. Dia kena orang kata bayar dam. Gitu. Bayar dam pun sebab dia merasa dia tahu lah dia bersalah. Sebab dia bayar dam.
Jadi Allah SWT nak tengok sebagai ujian. Sebenarnya dia nak bagi balasan. Jadi supaya Allah ketahui itu, maksudnya supaya Allah dapat membalas orang yang takut kepada, dan maknanya orang yang tidak takut kepadanya dibalaslah sesuai dengan amalan masing-masing itu. Adakah sesuai dengan perintahnya atau tidak? Sebab kalau kita pakai mengikut zahir terjemahan ini, mana sesuatu Allah tak tahu. Nanti tengok dulu. Macam-macam, ada orang yang pakai ihram, ada yang langgar, ada yang tidak langgar. Gitu. Sebab itulah kita kalau kita tengok tafsir, dia ada takwilan seperti ini tu. Itu takwilan itu adalah berdasarkan hasil atau akibat daripada tahu. Akibat daripada Tuhan tahu tu apa? Tuhan balaslah. Tuhan balas. Jadi yang dimaksudkan di situ bukan tahu tu, akibat dia. Jadi akibat tu nyatanya. Akibat tu akan berlaku. Baik. Contoh yang kedua itulah yang kita baca tadi. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibah. Baca terjemahan itu. Bermaksud, dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul kami, Muhammad, dan siapa pula yang berbalik ke belakang, yakni kembali kepada kekufuran. Dan sesungguhnya peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Cuba kita perhati di sini kan. Cuba kita perhati di sini. Dan kami tidak jadikan kiblat yang kau menghadapnya dahulu itu, melainkan untuk menjadi ujian. Ni lina'lama man yattabi'ur rasul. Kita terjemah begini. Menjadi ujian bagi melahirkan, bagi membuktikan pengetahuan kami. Maknanya sejak azali lagi kami dah tahu dah. Cuma ini sebagai membuktikan supaya jadi kenyataan, supaya dapat disaksikan oleh semua orang. Yang mana-mana ada tu boleh tengok dah. Siapa yang duduk pertikaikan perpalingan arah kiblat itu. Gitu. Cuba kita tengok ni, ini satu bentuk terjemahan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami. Lina'lama itu kalau kita tengok baik. Ini 143. Saya nak tunjuk perbezaan. Ada orang yang terjemah mengikut zahir, ada orang yang terjemah dia ambil isi kan. Baik. Al-Baqarah 143. Baik, kita tengok di sini tadi. Kita ambil terjemahan Indonesia. Dia terjemahan Indonesia ni saya perhatikan dia lebih zahir, lebih harfiah. Dia lebih tekankan makna asal dia. Gitu. Takwil ni kurang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam. 143. Kenapa ni? Ni. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui. Tapi dia buat dalam kurungan supaya nyata. Nyata tu akibat tu. Jadi agar kami mengetahui. Jadi dalam ilmu kami itu lama dah. Maksudnya supaya nyata. Jadi dia kena pergi ke situ juga. Maksudnya supaya terbukti apa yang telah kami tahu itu dalam ilmu kami yang azali, terbukti dan dapat disaksikan oleh semua orang. Jadi rumit lah sikit. Rumit sikit. Kena perhatilah. Jadi baca situ lagi. Baca. Maksud lina'lama man yattabi'ur rasul. Maksud lina'lama man yattabi'ur rasul ialah linajziya man yattabi'ur rasul, yakni untuk kami memberikan balasan yang baik kepada orang yang mengikut Rasul. Dan seterusnya lah, dan balasan yang buruk kepada orang yang tidak ikut Rasul. Jadi lina'lama itu dengan makna linajziya. Linajziya itu hasil atau akibat daripada tahu.
Jadi bukan tahu ni tidak dipakai dengan makna tahu, dengan makna yang lazim baginya. Dengan makna yang lazim bagi. Dengan makna yang merupakan akibat bagi tahu. Bila dah tahu, apa jadinya? Dengan sebab dia sudah tahu, dia sudah sediakan juga balasannya. Jadi balasannya itu akan berlaku, akan wujudlah apabila telah berlaku itu kemudian. Sebab benda ni tak berlaku lagi. Bukan sebelum kejadian langit dan bumi sudah berlaku tadi. Zaman Nabi kita baru berlaku ni. Padahal ilmu Allah itu meliputi, dah tak ada dah sebelum. Jadi kita kena terjemah begini dengan makna lina'lama, dengan makna linajziyah, untuk kami membalas. Jadi membalas tu akibat daripada ataupun hasil daripada mengetahui itu. Kerana mengetahui itulah adanya balasan itu. Sebab Tuhan tahu, tidak tahu saja. Dia tidak tahu saja, dia ada balasan dia sekali. Gitu. Baca lagi. Atau untuk kami nyatakan kepada umum, yakni apa yang telah diketahui oleh kami semenjak azali lagi, siapakah yang akan mengikut Rasul, yakni Muhammad, dan siapa pula yang tidak akan mengikutnya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, baca lagi. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Bermaksud, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang hebat serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan hebatnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-Rasulnya. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surah Al-Hadid ayat 25. Tengok tempat saya garing ni. Tempat. Supaya ternyata pengetahuan Allah. Tapi kalau zahir dia, supaya Allah tahu. Agar Allah tahu. Bila dia tahu, sampai masa dia bila orang buat, akan nyatalah. Itu lazim. Lazim bagi tahu. Makna lazim bagi tahu. Itu yang dipakai di sini. Bukan makna asal tahu tu. Dah. Kalau pakai itu salah. Allah baru tahu. Jadi macam Syiah lah, ada akidah badak pula. Badak tak ada, buat badak tu bukan sifat Allah. Tak betul macam tu. Jadi supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang-orang yang menegak dan mempertahankan agama Allah dan seterusnya. Apa nama ni? Gitulah. Ada lagi contoh yang keempat. Ini contoh yang ketiga. Ni kalau kita tengok ni dalam setengah-setengah terjemahan, dia terjemah sahih lah, supaya Allah mengetahui siapa orang yang membelanya dan rasul-rasulnya bil ghaib, walaupun dia tak tengok balasan baik ada, walaupun dia tak tengok Tuhan, tak nampak, tapi dia yakin dia buat. Di sini kita terjemah mengambil maksud. Kalau kita tidak terjemah begini, mungkin akan difahami sebagaimana difahami oleh pengikut-pengikut ajaran yang salah tu, mana Allah baru tahu. Sebelum itu tak tahu. Bila ada orang tu yang menolong dia, membela agama dia, baru dia tahu orang ni bela, orang ni tak bela. Betul macam tu. Kalau macam tu, ilmu Allah tidak meliputi. Sedangkan dia kata waqad ahata bi kulli syai'in ilma. Waqad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi sekarang ni kata supaya Allah tahu tu mana? Supaya nyata ilmu Allah. Ilmu Allah itu nyata kepada orang ni yang bela, mempertahankan agama Allah. Orang ni tidak. Gitu. Jadi bila begitu, adalah akibatnya. Orang yang membela tu dapatlah pahala. Orang yang tidak membela tu, sepatutnya dia bela, dia tidak bela, dapatlah dosa. Begitu maksudnya. Teruskan lagi.
Contoh yang keempat. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Bermaksud, kemudian kami bangkitkan mereka, yakni dari tidurnya, untuk kami nyatakan siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup, yakni dalam gua itu. Surah Al-Kahfi ayat 12. Jadi di sini kemudian kami membangkitkan mereka, Ashabul Kahfi yang tertidur sekian lama tu, kami membangkitkan mereka lina'lam, untuk kami tahu. Jadi sesoalannya Allah SWT nak tahu, nak tengok. Jadi siapa pergi ni, siapa di antara dua golongan tu yang lebih tepat, selama mana mereka tertidur. Ni kata ni kata ni. Jadi siapa nak tahunya pergi belilah. Ada duit, kita ada sikit ni pergi beli. Pergi beli tapi beringat wal yatarattaf. Berhati-hati pergi beli tu. Nanti orang boleh kesal kita kena tangkap pula. Kita dah lari dah daripada pemerintah yang zalim tu, yang musyrik tu. Pergi nak beli, bawa duit. Ni seorang zaman mana ni? Pakai duit ni. Misalnya duit Malaysia sama penjajah dulu. Bawa tu. Kita tengok ini bukan zaman sekarang ni. Yang orang zaman tu ni. Kamu ambil mana duit? Duit saya lah. Lepas tu apa? Dah bertukar dah kerajaan pemerintah. Dulu musyrik terpaksa mereka tu lari. Sekarang ni pada ketika tu beriman dah semua. Ceritanya dunia diberubah. Beriman dah semua. Lalu mereka sambut lah. Sambut. Nak buat masjid pula dikumpul. Itulah jadinya manusia. Jadi untuk kami tahu tu, yang lebih itu untuk kami nyatakan pengetahuan kami yang azali itu. Kami tahu dah siapa di antara beberapa orang tu yang akan pergi, siapa yang tidak pergi, siapa yang bawa duit tu nak beli barang. Kami tahu. Jadi yang itulah yang tepatnya. Sama-sama dia tu mana dia tahu, bukan sama-sama tidur baru sedar semua. Bila begitu, itu dia tepat. Selama mana boleh agak lah. Rupanya ini duit 300 tahun dulu. 300 tahun dulu. Bukan semua orang tahu. Pergi, pelik ni. Kamu pernah tengok duit ni? Duit mana ni? Ini duit Malaysia ni tu. Malaysia. Malaysia bila ni? Gitulah sesodonya. Barulah tahu. Selama tu lah dia duduk tertidurnya. Selama tu lah. Itulah yang betul. Barulah tahu. Habislah setakat tu. Wallahu'alam. Kita sambung lagi besok.